Okay, hari ni kita sambung the last learning outcome untuk subtopic 8.2. So we want to learn about lipid transport in lymph. So before this we already learn about lymph transport in lymphatic system. So this one kita nak cover the function of lymphatic system yang ketiga. Okay, sebab hari tu kita cover just lymphatic system number 1 and number 2 punya function. Okay, so by today kita akan cover the last function of lymphatic system, which is to absorb lipids from the intestine and transport them to the blood. Okay, sebab apa kita kena transport lipid ni to the blood? Sebab daripada blood tu, blood kan circulate throughout your body, so lipid ni akan dihantar kepada bahagian mana-mana badan yang memerlukan lah. Okay, so lipid ni kamu dah biasa dengar semester 1. Antara examples of lipid adalah triglyceride, phospholipid, cholesterol and so on. Okay, so hari ni kita nak fokus kepada triglyceride. Okay, so jom kita tengok yang bawah ni. Okay, so triglyceride is an example of lipid. So we know that triglyceride consists of 1 glycerol and 3 fatty acid, so connected by ester bond. And then so saya dah lukis lah ni. Ini lukisan yang simple lah. So satu glycerol is bonded to 3 fatty acid, so the name will be triglyceride. So disebabkan absorption of lipid ni berlaku dekat intestine, and kita nak lipid ni daripada intestine dia masuk ke dalam blood. So apa yang berlaku adalah kita punya situation adalah dekat small intestine. So dekat small intestine kita ada satu dia made up of cell. Satu cell ni nama dia adalah epithelial cell. Okay, and then dekat epithelial cell tu ada microvilli. Okay, so yang ni pun kamu dah belajar semester 1 chapter 2. Okay, so without further ado, jom kita tengok macam mana lipid is absorbed in the small intestine and then transported in the blood. So the first thing, triglyceride, which is lipid dekat luar daripada microvilli ni, which is dekat lumen of small intestine. So triglyceride will be digested into monoglyceride and 2 fatty acid. So kita nampak lah monoglyceride kat sini ada satu glycerol dengan satu fatty acid. And then 2 fatty acid lah. Okay, so apa yang berlaku selepas itu adalah monoglyceride dengan 2 fatty acid ni, dia akan enter villi ataupun microvilli of small intestine by diffusion. Okay, so the diffuse in sahaja. Okay, and then bila dia diffuse in, apa yang berlaku? So monoglyceride dah masuk, 2 fatty acid pun dah masuk, diorang akan bercantum balik. Okay, so diorang akan combine balik together, so dapat balik triglyceride. And then after that, triglyceride ni dia akan combine dengan phospholipid, cholesterol and protein to form a molecule that we call as a chylomicron. So chylomicron ni adalah gabungan antara lipid dengan protein lah. Sebab tadi kita dah campur lipid ni dan juga protein. So bentuklah chylomicron. And then after that, apa yang berlaku adalah chylomicron ni dia akan enter, actually dia dah berlaku lah dekat Golgi body. Okay, so chylomicron ni akan keluar daripada epithelial cell ni by exocytosis. Okay, so prosesnya daripada Golgi body ni dia akan dikeluarkan and then keluar daripada sel melalui exocytosis. So saya tak perlu cerita detail lah yang tu. Okay, so kenapa dia keluar daripada sel? Sebab dia nak masuk lymphatic system lah lepas tu. Okay, so chylomicron ni dia akan exocytose from the cell and then dia akan enter lymphatic system, which is dalam kes ni dia akan enter structure ni yang kita panggil sebagai lacteal. So lacteal ni adalah one type of lymphatic capillary. Okay, so once dia masuk, chylomicron ni masuk dalam lacteal,
Lepas tu dia akan teruskan perjalanan dia macam yang kita dah belajar before this, which is lymph transport in lymphatic system. Sama sahaja, okay. So chylomicron ni akan masuk lymphatic capillary, which is lectile dekat sini, and then daripada lymphatic capillary dia akan masuk lymphatic vessel, and then lymphatic nodes, and then going to lymphatic duct. So lymphatic duct itu ada dua, right lymphatic duct dengan thoracic duct. And then for right lymphatic duct, dia akan pergi right subclavian vein. By this time dia dah jadi blood circulatory system lah. Okay, yang ni lymphatic system, okay. And then untuk thoracic duct, fluid tu akan drain into left subclavian vein, and then both vein ni end up akan pergi pada vein lah, which is blood circulatory system, okay. So dia benda yang sama je lah. Cuma apa yang saya nak tekankan dekat sini adalah dalam lectile ni kita ada fluid, okay. So fluid, kalau dalam lymphatic system, saya kata fluid kita namakan sebagai sebagai lymph, betul? Okay. Tapi untuk fluid dalam lectile, dia special sikit sebab nama fluid tu adalah kita panggil chyle. Okay. Okay, so nama dia chyle untuk dalam lectile ni dia special sikit sebabnya ada presence of lipid. Okay, kalau macam lymphatic vessel, lymphatic nodes dan lymphatic duct semua ni selalunya kita panggil lymph je lah, fluid dalam tu kalau kita belajar before this. Tapi untuk fluid ataupun lymph yang dalam lectile, kita panggil dia sebagai chyle. So warna dia adalah creamy white. Kenapa dia creamy white? Sebab presence of lipid. Kalau lymph yang dalam lymphatic system yang kita belajar before this, warna dia adalah colourless. Okay. And clear. Okay. So tidak samalah fluid ataupun lymph dalam lectile. So dia beza sikit, which is dia warna creamy white because of the presence of lipid. So nama dia chyle, okay. Nama fluid tersebut. Okay, so akhir sekali apa yang berlaku semuanya akan kembali kepada blood circulatory system. So actually once masuk vein ni, nama fluid tu dah jadi blood balik, okay. So tercapailah kita punya function lymphatic system yang ketiga, which is to absorb lipid from the intestine and transport them to the blood. Okay, I think that's all for lipid transport in lymph.